Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikurniakan kita ruang dan peluang sama-sama untuk kita berkumpul hari ini bagi meneruskan perbincangan kita mengenai topik dalam buku Duhai Hatiku Ingatlah Allah. Baik, seperti biasa saya rasa adalah baik sebelum kita mulakan perbincangan kita mulakan dengan umur kitab, kita berselawat azannya dan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita, memberkati serta memberi kita kefahaman yang jelas, tepat dan benar akan apa yang hendak kita sampaikan nanti insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, amin ya Allah. Sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah kita dapat lagi bersama-sama hari ini insya-Allah. Pertama-tama sekali kita ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penaja iaitu Pertubuhan Nur Al-Zainiyah Selangor kerana sudi menaja dan membawakan program ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua insya-Allah. Baik, saya rasa kita terus saja kepada sambungan perbincangan kita pada sesi lepas. Kita sambung, hari itu kita berhenti pada muka surat 2 pada dalil yang telah disertakan di dalam buku ini. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim, yang bermaksud ketahuilah bahawa sesungguhnya hidup di dunia hanyalah permainan dan ianya hanyalah perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berlumba-lumba pada banyaknya harta benda dan anak-anak. Umpama demikian tadi seperti air hujan yang menakjubkan orang-orang kafir kerana tumbuh-tumbuhannya. Kemudian ia menjadi kering, lalu engkau lihat dia menjadi kuning, kemudian menjadi lumat, yakni hancur binasa.
dan di akhirat siksa yang keras, yakni untuk orang-orang yang kafir, dan ampunan serta keredaan daripada Allah untuk orang-orang yang mukmin. Hidup di dunia tidak lain hanyalah kesukaan yang menipukan, yakni memperdayaikan. Surah Al-Hadid ayat 20. Berkata pengarang, benarlah segala apa yang telah Tuhan perkatakan, seperti mana firman-Nya di atas. Oleh yang demikian, aduhai hatiku dan sekalian hati yang ada, janganlah kita menghabiskan masa dalam kelalaian, dan usahlah kita membuang waktu di dalam khayalan. Janganlah engkau biarkan dirimu tenggelam dalam kenikmatan yang menipukan, kelak kita akan menyesal berpanjangan. Sidang penonton yang saya hormati, lagi dikasihi Allah SWT sekalian, sahih, sesungguhnya Allah SWT dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya, sifat kasih sayangnya, telah menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini berdasarkan sifat kasih sayangnya tadi. Kemudian apa yang lebih menarik lagi, Allah SWT telah memberi kita sifat kasih dan sayang juga dalam diri kita. Dengan sifat kasih sayang kita tadi, kita gunakan ia untuk menyebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk, kepada anak kita, kepada pasangan kita, ahli keluarga kita. Kerana sayang, kita berusaha mencari nafkah agar anak-anak dan ahli keluarga kita tidak ada yang kelaparan. Kerana kasih sayang, kita berbuat baik sesama kita. Kerana kasih sayang juga, kita berjuang mempertahankan hak, sama ada hak sesama kita, hak jiran tetangga. Kadang-kadang kita dengar ada persatuan-persatuan pencinta haiwan. Masing-masing ini ditubuhkan ataupun wujud kerana kasih sayang. Walau bagaimanapun, sidang hadirin, sidang penonton yang saya kasihi, bagaimana sekalipun sayang kita pada dunia, pasti dan pastikan jangan sesekali timbulnya cinta, yakni terlalu cinta di dalam hati kita terhadap dunia. Kerana cinta yang terlalu dalam atau cinta yang melampaui batas terhadap dunia pasti akan menyebabkan kita mengalami kesakitan dan kesusahan di akhir kita nanti, sama ada di akhir perpisahan nanti ataupun saat kita menjelang ajal. Kerana kita kena ingat, setiap permulaan pasti ada berakhiran. Setiap yang hidup pasti akan mati. Sama ada kita berpisah dengan suatu benda yang kita sayang tadi secara hidup ataupun secara meninggal dunia. Sebagai contoh, kita mempunyai barang yang baik, kita beli, kita sayang. Kita umpamakan kereta, kita beli kereta, sebuah kereta yang cantik, kita beli sebuah kereta yang baru, yang mahal. Tetapi lama kelamaan kereta tersebut akan susut nilai, kereta tersebut tadi akan mula apabila sampai masanya meragam dan sebagainya. Saat itu nanti kasih kita pun akan berkurang terhadap kenderaan yang kita sayangi pada mula-mulanya tadi. Begitu juga tuan-tuan terhadap dunia ini. Apa saja perkara yang ada di dalam dunia, jika kita terlalu cinta, saat perpisahan kita nanti kita akan sakit. Bayangkan tuan-tuan, saat tuan-tuan telah tiada, roh tuan-tuan baru saja dicabut untuk menghadap Allah SWT, dalam keadaan tuan-tuan diusung ke dalam kubur, tiba-tiba tuan-tuan lihat pasangan tuan-tuan sedang cuba digoda oleh orang lain. Anak tuan-tuan perempuan berebut harta yang perempuan tuan-tuan baru saja tinggalkan. Kesakitan tadi akan kekal kerana sifat roh tadi dia merasai. Sakit tadi kekal, tetapi malangnya tuan-tuan tidak lagi mampu bersuara. Tuan-tuan tidak lagi mampu mempertahankan hak tuan-tuan. Tuan-tuan tidak lagi mampu mempertahankan anak-anak tuan-tuan daripada bergaduh. Kesakitan itulah tadi yang akan tuan-tuan perempuan sambung, yang akan perempuan tuan-tuan tanggung hinggalah saat dibangkitkan nanti. Nauzubillah min zalik. Kita ambil contoh kisah sahabat. Bagaimana seorang sahabat yang dikenali sebagai Abu Salamah, yakni suami kepada Ummu Salamah. Abu Salamah kerana cintanya hanya kepada Allah, suatu hari dia bertanya kepada isterinya, "Wahai isteriku, andai saat nanti tiba-tiba aku ditarik nyawaku oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kamu lebih kurang akan mencari orang lain?" Kata Ummu Salamah, jika boleh tidak mahu mencari pengganti. Tetapi apa kata Abu Salamah radhiyallahu anhu? Abu Salamah berdoa, jika abang suatu hari nanti telah dipanggil oleh Allah, abang berdoa agar kamu, yakni Ummu Salamah,
dikurniakan Allah seorang pengganti yang lebih baik daripada saya. Itulah doa seorang suami. Suami yang hatinya hanya cintakan Allah, hatinya telah putus daripada dunia. Bayangkan tuan-tuan, jika orang ini tadi, sahabat ini tadi, hatinya terlalu dekat pada dunia, pasti dia tidak mahu, pasti dia tidak akan merelakan apabila kekasihnya diambil oleh orang lain, yang isterinya. Pasti dan pasti dia kalau boleh, di dunia dia nak bawa sekali. Walaupun dia meninggal dulu, seolah-olah isteri itu hak mutlak miliknya. Tetapi kerana cintanya pada Allah, kasihnya kepada isteri, dia nampak. Andai kata dia ditakdirkan oleh Allah meninggal dahulu, isterinya tinggal keseorangan, isterinya secara fitrah perlukan teman. Isterinya secara fitrah memerlukan seorang untuk melindungi, menjaga. Maka doanya apa tadi tuan-tuan? Doanya agar isterinya apabila saat tiba pulangnya kepada Allah, ditemukan dengan pengganti yang lebih baik. Maka Allah SWT pun mengabulkan doa Abu Salamah. Maka siapa yang menjadi suami Ummu Salamah selepas itu? Baginda Nabi SAW sendirilah yang telah diperintahkan Allah agar mengahwini Ummu Salamah, menjadi pengganti kepada Abu Salamah setelah Abu Salamah mengikut riwayat syahid di medan perang. Itulah dia salah satu kisah bagaimana seorang yang hatinya tidak terikat dengan dunia, hatinya hanya cintakan Allah. Sayangkan keluarga, sayangkan isteri, tetapi kerana sayang tadi dia tidak pentingkan diri. Kerana sayang tadi dia memastikan isterinya ataupun ahli keluarganya kekal, terpenuhi fitrahnya, terpenuhi keperluan emosinya, kehendaknya, keperluan kehidupannya setelah ketiadaan nanti. Itulah sifat-sifat yang patut kita contohi. Baik, mari kita sambung. Duhai hatiku dan sekalian hati yang ada, hidup ini hanyalah mainan rasa. Janganlah kita berduka cita atas apa yang tidak diperolehi, dan janganlah pula kita terlalu bermegah atas apa yang kita perolehi. Janganlah kita terpedaya akan mainan dunia ini. Renungkanlah aduhai hatiku dan sekalian hati yang ada akan firman Allah SWT di dalam surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang bermaksud, tiadalah malapetaka, yakni takdir baik, yakni takdir buruk di bumi, dan tiada pula pada dirimu, melainkan telah termaktub, yakni takdir buruk tadi semuanya telah termaktub di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mengatakannya. Sesungguhnya demikian itu mudah bagi Allah. Kami katakan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita atas sesuatu yang telah luput daripadamu, dan supaya jangan bersukaria kerana sesuatu yang kamu perolehi. Allah tiada mengasihi tiap-tiap orang yang sombong dan bermegah-megah. Sidang penonton yang saya kasihi sekalian, benar, untuk apa kita kecewa dengan takdir Allah? Sekiranya kita benar-benar beriman, sekiranya kita benar-benar mempercayai bahawa Allah SWT ialah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang tidak akan menzalimi, dan Tuhan yang telah mengharamkan kezaliman sama ada ke atas dirinya ataupun ke atas hamba-hambanya. Jadi bagaimana mungkin apabila kita menerima sesuatu takdir yang buruk, kita kecewa, kita putus asa, kita rasa seolah-olah ditinggalkan oleh Allah, kita rasa seolah-olah dizalimi oleh Allah. Wal-iyadu billah. Sedangkan semua itu hanyalah mainan perasaan. Sedangkan semua itu hanyalah tipu daya iblis untuk meruntuhkan keimanan kita pada Tuhan. Sidang penonton yang saya amat kasih sekalian, percayalah segala apa yang telah dikurniakan oleh Allah, baik dan buruk, sifatnya semuanya baik. Seperti mana yang telah dipesan oleh baginda Nabi, apa sahaja yang berlaku ke atas kaum mukmin itu, orang-orang beriman, semuanya baik. Tidak ada satu pun yang buruk. Walaupun pada segi zahirnya, dari segi mata kita lihat ia seperti buruk, namun sebenarnya ini semua satu kebaikan. Seperti yang pernah saya katakan tempoh hari, ibarat ini kita membentuk satu pedang yang cantik, yang tajam,
yang bermanfaat. Untuk menempuh pedang tersebut, kita perlu membakar pedang itu, kita tempur, kita canai. Saat dibakar itu kita ketuk dia, kita bakar dia pada suhu yang tinggi. Begitulah diri kita tuan-tuan, untuk menjadi hamba yang sangat bermanfaat, hamba yang dimuliakan oleh Allah, untuk mencapai kedudukan yang dipuji oleh Allah. Kita perlu menempuhi ujian demi ujian supaya diri kita bertambah mantap. Ianya bukan untuk menyakiti, ianya bukan untuk menzalimi, melainkan untuk menambah nilai diri kita, menambah kualiti diri kita, menjadikan diri kita seorang hamba yang aktif, menjadikan diri kita seorang hamba yang positif terhadap segala ketentuan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Segala nikmat yang Allah kurniakan, segala kebaikan yang Allah berikan, seharusnya itu menambahkan kita menjadi lebih bersyukur, menambahkan kehambaan kita, menjadikan kita makin dekat kepada Allah, bukan menambahkan kemegahan, bukan menambahkan keakuan dalam diri kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kemegahan, rasa diri tinggi, rasa diri hebat, hanya selayaknya patut dimiliki oleh Allah SWT saja. Sifat kita sebagai hamba, kita tidak memiliki sesuatu apa pun. Kita nak makan, Allah yang beri kita makan. Walaupun kita ada kilang proses makanan, tetapi yang mengizinkan makanan tadi sebagai contoh tumbuhan untuk dimakan tadi tumbuh, hanyalah Allah SWT. Kalau kita ada kilang memproses daging sekalipun, yang memberi kehidupan terbentuknya daging tadi adalah Allah SWT. Jadi di mana nilai kekuatan kita? Kita sendiri pun, jika ditakdirkan Allah kita sakit, kita tidak mampu keluar bekerja, kita tidak mampu keluar berusaha, hatta kadang-kadang kita nak suap nasi di mulut kita pun, kita tidak mempunyai kekuatan jika Allah tarik kekuatan dan kesihatan kita. Jadi bagaimana kita rasa kita patut bangga diri? Bagaimana kita patut rasa kita lebih hebat daripada orang lain? Sebenarnya kita semua hanyalah sama. Yang mulia, yang hebat, yang kuat, selayaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, bukan seorang hamba. Hamba yang selama ini hanya menumpang dan mengharapkan rahmat Allah, yang hanya diberikan izin menikmati sedikit kurniaan Allah. Begitulah seharusnya sifat yang patut kita tanamkan dan kita bentuk dalam diri kita. Mari kita sambung apa yang telah dikatakan oleh Allah. Baik. Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya. Ini riwayat hadis Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, yang bermaksud dunia ini manis dan hijau, iaitu memikat, dan sesungguhnya Allah berhasrat meletakkan kamu sebagai khalifah di dalamnya, iaitu dunia tadi, untuk melihat bagaimana perbuatanmu, perbuatan kita. Takutilah, yakni berhati-hatilah oleh kamu akan dunia. Kata pengarah, berhati-hatilah oleh kamu akan dunia, aduhai hatiku, dan sekalian hati yang ada. Janganlah kita leka hidup di dunia ini. Janganlah dunia ini menjadi penghalang untuk kita mengingati Allah dan berbakti padanya. Kiranya kita lupa pada Allah, maka kitalah rugi. Rugilah diri kita. Walaupun kita melakukan amal sebanyak mana pun, walaupun kita memiliki ilmu setinggi mana sekalipun, dan walaupun kita telah memperolehi dan menguasai harta kekayaan atau kekuasaan sekalipun, segalanya itu hanya menjadi sia-sia bagi diri yang lupa pada Tuhannya. Bahkan segala itu hanya akan menjadi bebanan azab bagi dirinya kelak. Betul, benarlah seperti apa yang telah dikatakan oleh pengarang. Kerana hari ini kita lihat ramai orang yang tinggi ilmunya, ramai orang yang memiliki kekayaan, ramai orang yang mempunyai pelbagai-bagai kurniaan, kebolehan, tetapi sering lupa kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang mereka ini tinggi dari segi ilmu agama sekalipun, tetapi ketinggian ilmu agama yang mereka pelajari tadi tidak menjadikan mereka ini sentiasa ingat Tuhan, tidak menjadikan mereka ini sentiasa membesar dan mengagungkan Tuhan. Di lidah mungkin di hadapan orang, dari segi zahir lidahnya mengatakan saya takutkan Allah, begitulah pengakuannya. Tetapi
Hakikat sebenarnya di dalam hatinya sentiasa ingin rasa dipuji, sentiasa ingin rasa disanjung. Kalau dihina sedikit saja, dah mudah melatah, dah mudah melentir. Inilah sifat-sifatnya yang kalau kita persoalkan di manakah letaknya nilai ilmu yang dipelajari tadi, di manakah letaknya nilai kekayaan, ketinggian dan kekuasaan yang Allah pinjamkan tadi. Sebab segala ilmu, segala ketinggian, kurniaan yang Allah berikan kepada mereka tidak menjadikan mereka bertambah kehambaan, sebaliknya menjadikan mereka bertambah angkuh, bertambah sombong, seolah-olah merasakan diri itu sifat keakuan yang tinggi. Kalau tak kerana saya, kamu tak makan hari ini. Kalau tak kerana saya yang usahakan ini, kamu dah tak mampu sambung belajar. Sifat-sifat keakuan ini semakin hari semakin bercambah, semakin bertambah-tambah kuat. Hati yang semakin gelap, dikelabui, ditutup oleh sifat-sifat keakuan tadi. Bahayanya tuan-tuan dan puan-puan, kemanakah arah mereka ini nanti? Apakah ia akan menjadikan mereka hamba yang soleh? Mungkin dari segi zahirnya, ibadahnya nampak banyak, puasa di siang hari, zikir di lidahnya banyak, bahasa zikirnya, solatnya banyak, mempunyai tanda-tanda bekas sujud. Tetapi jauh di sudut hatinya, Allah SWT menolak mereka. Kerana apa? Kerana mereka sertakan ibadah mereka tadi dengan keakuan. Mereka sertakan ibadah tadi dengan riak. Akulah yang hebat, solatkulah yang paling banyak, solat akulah yang paling mulia sekali, bacaan aku cantik. Kadang-kadang tuan-tuan, kita leka dengan apa yang Allah SWT kurniakan kita. Kita rasa seolah-olah perbuatan kita betul, kita rasa seolah-olah perbuatan kita itu tepat. Kalau kita jadi imam, bila kita syukur Alhamdulillah Allah SWT kurniakan kita nikmat, dapat kita jadi imam. Tapi bila jadi imam sedikit saja, baca Al-Quran sedap sikit, hati kita dah melambung-lambung, rasa kita lah yang paling hebat, seolah-olah kita ini qari yang paling handal di dunia. Kalau jadi imam, kita rasa kalau boleh nak baca sepanjang-panjangnya. Baca panjang-panjang ni sahih tuan-tuan, yang sangat bermanfaat. Tapi kita kena tengok tempat. Sebagai contoh, kalau kita solat di tempat-tempat sempit, seperti kita solat di surau-surau stesen bas, kita tidak boleh memanjangkan solat kita, kerana dalam keadaan sempit itu tadi, ramai lagi pengguna yang beratur di luar. Seharusnya kita meringkaskan, mempermudahkan solat kita walaupun berjemaah. Kalau nak baca doa selepas solat sekalipun, bacalah sekadarnya. Kalau saya cadangkan, cukuplah kalau kita sekadar membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian kita bangkit, kita beri ruang kepada saudara kita untuk menaikkan solat, kerana mereka juga sedang berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada fikiran tuan-tuan, apakah kalau kita memanjangkan solat di dalam tempat-tempat sempit begini, tetapi sehingga mengabaikan solat saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara kita tertinggal solat, kita dipilih sebagai orang-orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Tuhan? Wal'iyadzubillah. Bahkan tidak tuan-tuan, silap-silap kita mungkin akan mendapat kutukan Tuhan. Kerana apa? Kerana disebabkan kita tadi kononnya kita nak beri yang terbaik pada Tuhan, tetapi menyebabkan saudara-saudara kita terlepas kewajipannya. Wal'iyadzubillah. Berhati-hatilah tuan-tuan di dalam beribadah. Moga-moga kita beribadah dengan hak, dengan penuh, yang benar-benar cara yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa kita sambung hingga setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita di sesi akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi dapat memberi manfaat, memberi kefahaman dan sedikit membantu kita untuk membentuk hati kita dan juga membentuk kita punya ibadah kepada Allah SWT, insya-Allah. Baik, sebelum kita menutup perbincangan kita pada sesi kali ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjawab satu soalan daripada sidang daripada penonton kita, insya-Allah, yang telah memberikan soalan tersebut di ruangan komen page Pertubuhan Nur Azainiyah berkenaan tentang amalan zikrullah tarikat, khususnya tarikat Naqsyabandi. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya kasih sekalian, sesungguhnya Naqsyabandi itu ianya merupakan, ataupun tarikat itu ianya bukannya mazhab akidah,
Ianya sebenarnya Naqsyabandi ke ataupun Ahmadiyah ke atau apa-apa saja tarikat, ianya hanyalah sekadar amalan zikrullah, iaitu kaedah-kaedah berzikir. Cuma ianya dinisbahkan kepada nama imam-imam yang membawa ataupun yang memperkenalkan kaedah tersebut. Sebagai contoh, di dalam fiqh kita ada mazhab Syafi'i, kita ada mazhab Hambali, kita ada mazhab Hanafi, kita ada mazhab Maliki. 4 mazhab yang muktabar, yang mana mereka ini memperkenalkan ataupun menghuraikan hadis-hadis baginda Rasulullah, nas-nas Al-Quran mengenai hukum-hukum fiqh, cara-cara untuk beribadah berdasarkan kaedah-kaedah yang mereka kaji. Begitu juga di dalam amalan zikrullah tarikat ini, kaedah-kaedah seperti kaedah zikir Allah diperkenalkan oleh ataupun dipelopori oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Sebab itulah tarikat ini dinisbahkan kepada tarikat Naqsyabandi. Begitu juga dengan kaedah yang telah dikenalkan oleh Maulawiyah, begitu juga Ahmadiyah Idrisiyah. Ini hanya sekadar amalan zikrullah, amalan zikir untuk membentuk hati menjadi lebih tunduk pada Allah, memantapkan akidah bertauhidkan hanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benar bersifat ketuhanan. Tiada yang lain bersifat ketuhanan, tiada yang lain yang hebat, tiada lain yang mempunyai kekuasaan, hanya Allah. Dan baginda Rasulullah ialah contoh umat yang patut dipatuhi, yang patut diikuti. Itu saja tuan-tuan. Sebenarnya ianya bukannya suatu amalan yang seperti mana dipelopori, ada yang mengatakan ini sesat. Mungkin sesat, ada separuh-separuh itu memang mazhab fiqh, mazhab zikir tarikat, apa-apa saja pun pasti ada yang menyeleweng. Tetapi jangan kerana satu dua yang menyeleweng kita simpulkan semua itu menyeleweng. Adakah adil kalau kita contoh jumpa satu mazhab fiqh baru yang mungkin tidak bertepatan dengan syariat, tidak bertepatan dengan Al-Quran dan nas-nas hadis, maka kita hukum semua mazhab fiqh itu sesat? Sudah pasti tidak. Kalau kita hukum semua sesat, bagaimana kita nak bersolat? Bagaimana kita nak melaksanakan syariat-syariat seperti rukun-rukun fardu, puasa, berzakat? Kita tidak ada panduan, kita tidak ada kaedah seperti mana yang telah ditunjukkan oleh imam-imam kita, Imam Syafi'i, Maliki dan sebagainya. Begitu juga dengan amalan zikrullah ni tuan-tuan. Kan hanya kerana suatu atau dua kumpulan yang mungkin menyeleweng, kita nisbahkan semua itu sesat, adalah tidak adil. Mereka ini hanyalah golongan yang hanya untuk menanam cinta kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jadi seharusnya kita mengkaji dan berlapang dada. InsyaAllah akan datang, jika ada ruang, kita akan kupas lebih lagi tentang amalan-amalan zikrullah tarikat-tarikat ini, insya-Allah. Ingat, amalan tarikat ianya bukan akidah, ianya bukan mazhab akidah seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanabilah. Ianya hanyalah satu kaedah untuk mengamalkan zikrullah. Itu saja tuan-tuan. Baik, kita sama-sama tutup majlis kita kali ini dengan bacaan tasbih kafarah dan berselawat az-zainiyah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Moga-moga sama bermanfaat. Ingat tuan-tuan, bersihkan hati, moga-moga Allah cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.